الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ini kita akan tengok pula nak mengaji ambil pengertian isi kanunnya daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45 ni iaitu Allah Subhanahu wa taala nak ghayak kepada kita sebagai kita ni orang beriman. Alhamdulillah lah kita sebagai orang beriman kepada Allah, kerana dengan ayat yang ke-45 ni lah Allah taala utuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kepada ini dunia dan hatanya Quran kepada ini Allah supaya nak menegakkan akan isi kandungan ayat yang ke-45 ni. Makna kata qadiyah peradin hak besar sekali, matlamat hak besar sekali, hak Tuhan nak menjadikan kita dan menjadikan alam ni kerana hak ni. Kerana ayat yang ke-45 ni lah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana sepakat besar gitu lalu. Qadiyahnya duk sini, peradin duk sini. Kata kerana kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran untuk nak mencelakan orang-orang yang tak beriman tu di kalangan orang musyrikin. Lagu mana? Tuhan kata wa iza dzukirallahu wahdahu. Apabila disebutnya akan Allah Subhanahu wa taala hal keadaan tunggal. Apa makna wa iza dzukirallahu wahdahu? Jadi orang belum daripada kedatangan Nabi Muhammad mari ni kepada dunia, di antara jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni katanya para ulama sejarah iaitu 900 tahun. Setelah daripada Allah Ta'ala akaknya Nabi Isa kepada langit ni, dia sekarang ni pun dah ada, dah hidup lagi, tak ada mati lagi. Dia akan turun kepada ini dunia pada akhir zaman. Lepas daripada dia dibangkit itu sampai ke diakak naik ke langit itu tu nak boleh bangkit pula Nabi Muhammad tu 900 tahun. Celah-celah tu jadi penuh pegangnya manusia daripada duk seru Allah Ta'ala, ibadat kepada Allah Ta'ala, semua urusan tu klik pada Tuhan, molek patuh tunduk pada Tuhan jadi penuh. Penuh apa? Kerana datangnya seorang nama Amr bin Luhai. Ia pergi belinya apa nama berhala daripada negeri Syam, wa'asuk di Makkahul Mukarramah, wa'ari di Mekah. Sedangkan di sekeliling Kaabah tadi tu
Tak ada gapo pun daripada berhala Tuhan-Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kena puja, yang kena seru, yang dimenazar, yang diminta. Tak ada. Apabila keadaan tu duk lagu tu lama kelama setahun ke setahun sekorong ke sekorong sampai ke nek korong, nek kata tahun nek korong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit. Apabila Nabi Muhammad dibangkit, maka orang dalam keadaan duduk kenanya Tuhan lain daripada Tuhan kita iaitu Allah, jadi capur mari lama dah ke. Jadi bahasa orang tua kata jadi tagih, teralih dah cara faham dia, berasa dia. Kalau sebut Tuhan Esa ni rasa tak cukup, rasa tak puas hati, kena sebut juga hak lain. Lalu Tuhan ni suruh royak kepada dia, kata, kaum, sebenarnya tidak dah. Nah, lain daripada Allah Ta'ala tu tak berhajat dah, tak pakai pun. Sebab tu Tuhan kata ayat atas ni, kata alaisallahu bikafin abdah, tak memadai lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tu hanya jua jadi Tuhan pembantu yang kita nak sembah berapa nama ni. Lalu Tuhan tegak pula di ayat yang ke-45 ni, Tuhan kata wa idza dzukirallahu wahdahu, apabila disebut akan Allah Taala hal keadaan tunggal. Gapo kata ahli tafsir di sini? Yakni kalimah la ilaha illallah. Kalimah gapo? Kalimah la ilaha illallah. Kalimah tu sebab itulah orang musyrikun ni apabila disebut kata wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, apabila disebut bagi dia, suruh seru dia kepada la ilaha illallah, ia yastakbirun, mereka itu yastakbirun, tak mau nak kata, tak mau nak sebut, tak mau nak tunduk. Tetapi apabila orang tanya man khalaqas samawati wal arda, nescaya mereka itu jawab dengan penuh-penuh mulut kata Allah. Tu tepat hak jadi kata, hak ya jawab kata yang menjadikan dia, jadi langit, jadi bumi, jadi segala-gala makhluk iaitu Allah. Tetapi apabila sebut la ilaha illallah, dia tak mau nak sebut. Tu nak ayat kata la ilaha illallah ni, dia tahu makna dengan cara jelas, kata gapakah Tuhan nak daripada la ilaha illallah. Katanya para ulama, kalau ia kata la ilaha illallah, nescaya berhala yang ada sekelilingi Kaabah 360 ekar rebah habis. Habis licin, nak sodak gi habis. Sebab tu ia tak kata la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni hebat secara mana? Min ajlihi qamas samawati wal ard. Sebab la ilaha illallah ni lah Allah Ta'ala jadikan langit, jadikan bumi, jadikan kita. Kalau tidak ada la ilaha illallah, nasib Tuhan tak jadi apa sekarang. Hingga Nabi Musa AS satu hari dia kecek dengan Tuhan, dia kata, ya Allah, tolong rakyat kepada aku satu kalimah apabila aku nak sebut. Aku nak sebut ni, tidak ada mereka-mereka yang nak standing dengan aku, nak boleh sampai pangkat aku, tak ada. Satu kalimah pada aku, lah doa-doa gapa pada aku bahasa kita kak. Tuhan kata kul ya Musa la ilaha illallah. Kata oleh Muhai Musa, hadis sahih, kata oleh Muhai Musa, kata la ilaha illallah. Lalu Musa kata kullun nas yaquluna hadza, tiap-tiap manusia ni kata belaka dengan la ilaha illallah wahai Tuhan. Lalu Tuhan ni royak kata, kalaulah ambil semua makhluk duk satu daripada timenge, kama dia datangkan la ilaha illallah duk satu timenge, nasaya berat la ilaha illallah daripada semua makhluk tu. Lalu Musa AS pegang teguh dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah ni lah nahya bihi, kita akan hidup dengannya. Wa kalimah ni lah kita akan namut di atasnya, kita akan mati. Sebab Nabi SAW kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Hebat tak hebat tengok situ? Siapa dia akhir kalimah la ilaha illallah, sedangkan hati dia tu bersih molek, tidak bercampur, nescaya Tuhan balas dia masuk syurga dengan tidak ada syak. Tu nak ayat kata hak musyrikun, orang kafir Quraisy tak saya kata hak ni.
wa idza dzukirallahu wahdahu, jadi lagu mana? Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Gapo mana isma'azzat? Iaitu tidak senih hati-hati, tidak senih hati. Apabila sebut Allah Ta'ala hanya jua, mereka ni rasa tak senih hati. Hati pia orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, yakni orang yang tak beriman kepada hari kemudian mati hidup kelak. Tu makna kata isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hawak apa? Kerana gapo jadi getar, jadi tak senih hati orang yang tak beriman hari akhirat? Kerana orang ni apabila nak seru kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersih, habuai dia duk cari di atas muka bumi ni hak tak ingat kepada hari kemudian, hari akhirat, jadi lucu tubik daripada dia. Sebab itulah dia berasa tak puas hati apabila orang tu nak mengajak gapo, nak mengajak kelik kepada ajaran jadi bersih, sungguh dia tak berapa. Nah, maka kita tengok dalam dunia ni apabila nak hajak manusia kelik kepada matlamat hak agama sungguh, hak Tuhan nak sungguh, jadi pembesar-pembesar, orang hak ada pangkat tinggi-tinggi, hak duk tak ingat kepada hari akhirat tu dia berasa tak puas hati, rasa tak senih hati. Situ dia mari nak ugut, situ mari nak bunuh, situ mari nak buat segala angkara-angkara. Hawak apa? Kerana isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dia tak ada hari akhirat. Kalla balla yakhafuna al akhirah. Bahkan dia jadi PA sangat tu kerana mereka itu tidak ada hari akhirat. Ada pun orang yang ada akhirat molek baru nak hajak manusia kenal Tuhan, nak mengajak manusia duduk dalam ajaran Tuhan, molek. Tetapi orang tak ada akhirat, dia jadi susah. Sebab matlamat dia hingga hanya dunia sahaja. Hanya dunia saja. Bahkan tak ada ingat kepada hari akhirat. Orang Islam ini dia menjadikan dunia sebagai tempat yang nak mengisikan amalan dia dan keuntungan dia di negeri akhirat. Tetapi kalaulah orang bukan Islam dan orang Islam tak faham Islam, ia akan isi dunia untuk dunia. Akhir sekali tu kena mati juga. Tak ada siapa apa kekal di atas muka bumi ni sama dengan langit, sama dengan bumi. Dah, ia akan meninggal dunia ini satu hari. Itulah nak ayat kata dia kena berdaya oleh habuai dunia dan berdaya oleh orang di tepi, berdaya oleh syaitan-syaitan, tak kira syaitan jin ataupun manusia, membawa pada diri dia itu rugi. Hidup umur dia tak pandai nak guna. Itu makna kata ajaran ya Allah Subhanahu wa taala nak royakkan kepada kita. Manusia, yang kita itu Allah Ta'ala menjadikan kita manusia dengan molek ini ajaran Tuhan kamu, ini adalah ajaran Tuhan yang menjadikan kamu. Hendaklah kita dengar dia, bukan dengar tok guru, dengar Tuhan yang dak baca ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ni kita dak dengar Tuhan. Amba ni tolong mai royak, dia kata Tuhan nak lagu mana. Kalau kita tak beramal supaya hak kita dak baca ni, kita apa kena juga. Bukan makna kata kita tak boleh duk turut sangat, turut tak maju. Tak, ni maju pasal hak Tuhan nak ni. Bukan maju hak pasal kata kita ikut nak pasal kita, bukan. Kemudian dia nak lagu mana? Orang hak pasal tak bau nak kepada hari akhirat. Orang tak ada akhirat, orang dunia saja tu nak pasal mana? Nah, orang dunia sekali ni iaitu orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Dan ada ke tak orang beriman dengan Allah Ta'ala tapi tak fahamnya agama? Dah, bukan tak ada. Sini ni makan dua ni. Bisa aja makan dua, lek tu lek ni. Nah, kita orang beriman sendiri terkadang tinggalnya urusan agama kerana nak mendahului dunia. Dengan dakwa bergapa berpuluh-puluh alasan. Tetapi akhir sekali mereka ini akan rebah juga duduk di dalam keadaan ayat ni. Nah, tak ada keluar daripada tu. Lalu Tuhan kata lagi, wa idza dzukiral ladzina min dunihi. Ni dengan molek kita ajaran Tuhan. Dan apabila disebut mereka-mereka yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila disebut nama-nama mereka yang lain daripada Allah, lain daripada Allah ni luah ulama wi sini.
Luas setara mana? Yang pertama sekali kena kepada berhala-berhala zaman dulu tu. Zaman kita kena kepada ajaran yang menyalahi ajaran Tuhan. Tak kira pangkat, tak kiranya manusia, tak kiranya mata benda, duit ke gapo, tak kira. Wa idza dzukira alladzina min dunihi, mereka walaupun allazi tadi itu mereka sakut paut dengan nama-nama orang, tetapi orang di sini dia boleh paut putar kita belaka. Ada orang hak pesing kata tak nampak nak tipu daya manusia yang beriman ni dengan pangkat, orang juga wari pangkat kita. Orang juga wari orang perempuan ke orang tu orang ni wari orang juga. Orang juga hak wari duit. Tak tengok ke zaman Nabi dulu maskat mulut Nabi kata janganlah Muhammad duk serukan kepada Allah Ta'ala hanya jua ni punah buat kita. Lalu mai tanya Nabi Muhammad, mu nak gapo ya Muhammad? Mu nak duit, aku nak cari duit mu nak pangkat, aku nak pangkat. Mu nak orang betina hak jangak mana pun aku nak cari Mari tawar kepada Nabi. Maka tiga perkara tu ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha. Nak punah orang tiga perkara tu tak ada hak lain. Lalu Nabi kata kalaulah mu ambil bulan, ambil matahari mai tok di tangan aku sekaliku, nascaya aku tak tinggalkan jalan ni hak Tuhan aku. Itulah sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang nak jalan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan patut. Jangan hak mana-mana dah halangankan kita daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala nak letakkan diri kita. Cuba pasti kena ada. Tiap-tiap orang ada cobaan. Tidak. Tak ada manusia dalam dunia ni tak ada cobaan. Semua ada belaka. Tak ada. Tak usah duk carilah kata demo ni senil ni. Kita tengok senil ni. Tetapi pada hakikat ia kena ada cobaan. Sebab Tuhan royak liyabluwakum. Liyabluwakum tu makna kan supaya Tuhan tu nak mencobakan kita. Maka kena semua. Tak ada jadi jadi terkecuali demo tu dak demo ni kena belaka. Jadi lagu mana apabila disebut lain daripada Allah? Sebut lain daripada Allah tu satu pentafsir. Yang kedua pentafsir lagi seumpama setengah-setengah daripada manusia. Apabila sebut ya Allah masa muka. Kalau sebut ya Husain senyum muka. Ya Fatimah senyum muka. Apabila ada gapo-gapo ya Husain, ya Hasan, ya Rasulullah, ya tu, ya ni, ya Badawi. Wahai tok panjang, tok tu, tok ning, tok titil lah, tok gapo apabila sakit demi gapo dah seru hak tu. Tak boleh. Kita ni tak boleh nak pergi seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali kita buat lagu tu. Apa apabila seru Tuhan masa muka tak puas hati. Tapi apabila seru lain daripada Allah taala idzahum yastabshirun. Tiba-tiba mereka itu idza fujaiyah tu, tiba-tiba mereka itu yastabshirun. Apa makna yastabshirun? Katanya Mujahid anak murid daripada Abdullah bin Abbas, anak murid bagi Abdullah bin Abbas, yafrahun, berasa gembira, berasa mujur, berasa suka, berasa sedap hati. Tu dia. Dak bukan lagu tu. Ini sifat orang tak beriman, sifat orang bukan Islam. Orang yang tidak ada akhirat ia bersikap lagu ni. Nampak tu tak? Ada pun masalah tawassul ni lain. Tawassul ni kita sebut ya Allah dengan berkat fulan ibnu fulan. Ya Allah dengan aku kasih terhadap mereka ini, maka muwilah kepada ya Allah. Tapi pergi seru betul-betul, datuk tu, datuk ni. Tak boleh lagu tu. Itu bukan makna tawassul, itu bermakna al-istighasah. Istighasah tak boleh sama sekali dalam Islam kita. Malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Itu maknanya. Baik. Setelah daripada tu Tuhan nak royak pula. Nak royak masalah hak jadikan kita dan jadikan langit bumi. Kalau tak ada masalah ni Tuhan royak dah. Tuhan tak jadikan langit, tak jadikan bumi, tak jadikan kita, tak jadinya para malaikat. Tak. Ni ya, sebab ni ya Tuhan jadi. Gana? Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah. Qul, kata olehmu ya Rasulullah,
royak dah kepada orang hak berasa tak puas hati tu. Apabila pergi seru, ya Allah, hei Tuhan, berilah kepada aku ganing-ganing, ia berasa tak puas hati, berasa kata tak sedap, berasa tak sudah, berasa kata tak jadi tak redha. Royak dia ya Rasulullah, royak pada mereka itu. Royak lagu mana? Qulillahumma, seru kepada Allah tu. Allah mana? Hei Tuhan, suruh Tuhan ni. Hak mana? Allahumma, ya Allah. Tuhan mana? Fatiras samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ni nak ayat kata ayat hak atas tu, ayat 45 tu yang ada sakut kait rapat dengan ayat yang ke-40 ni nak ayat kata kalulah bukannya sebab la ilaha illallah Tuhan tak menjadikan langit bumi. Hak tu maksud tu. Tuhan tak jadikan langit bumi. Lepas tu langit bumi kalau Tuhan tak jadi, kita nak hidup mana? Nascaya kita tak ada juga sebab tempat hak tak ada. Bagaimana kita nak panggil orang mari makan nasi, mari gapo ni, tempat tak ada, mugah nak makan pun tak ada, kecek saja atas angin. Dia tak boleh pergi lagu tu. Dia kena ada tempat, kena ada mugah, barulah jadi benar. Ning Tuhan royak kata aku menjadikan langit dan menjadikan bumi, serulah aku, jangan seru lain pada aku. Katanya ulama tafsir, seru di sini mana pakarlah ajaran aku, jangan pakar ajaran lain. Serulah aku, buat moleklah kepada aku, jangan buat molek pada hak lain dengan cara mutlak tu. Patut kita buat baik kepada dua ibu bapa, pia suruh Allah Taala suruh. Kita buat baik kepada tok guru, pia suruh Allah Taala suruh. Kita buat baik kepada sama-sama manusia dan binatang, pia suruh Allah Taala yang suruh. Tu maknanya gitu. Lepas tu Tuhan bersifat lagu mana? Yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, alimul ghaibi wasyahadah. Duk berasa kata ada lagi makhluk tahu benda-benda gaib, tahu benda-benda hak biasa kata asyahadah situ makna benda hak nampak dengan mata kepala. Duk berasa ada lagi. Tok nujung tu lah, tok nujung ni lah, tok bomo tu, tok bomo ni. Nah, orang modu tu, modu ni. Jelah belaka tu. Terkadang orang Islam kita dah main dengan telefon yang megang-megang ni. Duk dalam telefon ni tanya, tok bomo lagu mana hamba ni, gini. Ya Allah. Zalim ke diri belaka tu. Kita nak suruh Allah Ta'ala ni Tuhan doa ayat ni. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang hadir. Apa hadir? Perkara yang ada hak nampak sekarang lah ni, pacuban. Kalau bahasa saya kata pacuban, hak sekarang. Hak gaib anakut hak depan. Tuhan yang tahu. Maka apabila Tuhan ni bersifat lagu ni, pas kita dak suruh apa, dak percaya apa perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ke makhluk yang kuasa nak jadikan langit dan bumi? Tak ada. Bahawa apa kita tak berasa dalam hati kita kata Tuhan kita hak kita duk pegang ni, hak ada beriman ni agung gitu lalu, hebat gitu lalu, hawa apa hati kita tu tak berasa. Hati kita tu tak berasa nak agungkan dia, nak membesarkan dia, nak memuliakan dia. Awak apa? Sebab tak kena tanya hati kita. Sebab hati kita duk katuk dengan gapo. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau akan menghukumkan di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka itu berselisih padanya. Apabila hari ni, hari bila anta tahkum ni, hari berlakunya hari kiamat. Apabila berlaku hari kiamat, kita diberikan umur mari ke ini dunia, so jumpa dengan ajaran Tuhan, jumpa dengan Nabi, jumpa dengan Rasul, jumpa dengan orang makan saka Nabi dan Rasul. Kita tak sipar umur kita jadi bagus, jadi baik, belum daripada kita nak pejam mata, maka tubik dua golongan. Golongan yang sempat dah ambilnya ajaran Tuhan mai guna dalam hidup, ngah tak dah. Apabila ada dua jenis lagu ni, Tuhan akan balas di antara hamba-hamba ni apa yang mereka itu yakhtalifun. Duk jadi perselisih. Dia mau kata tak leh sangat nak dengar Tuhan. Kalau dengar Tuhan nak makan gapo?
Nah, kita nasihat janganlah menego pesen haram. Kalau kita tak menego lagu ni, kita nak makan gapo? Ingat katiklah pada hari akhirat. Kalau kita ingat hari akhirat, kita nak duk pesen maju macam mana? Jelah belaka tu. Perkara-perkara lagu ni ada sungguhlah hidup pada manusia. Kalau kita tengok suluh, tengok ada lah hidup pada manusia. Terkadang banyak. Maka apabila hamba tu jadi gitu, hak tak beriman langsung tu jenis dah buat tu, Tuhan akan pecek tubik hak ni ilal jannah, hak ni ilal nar. Dua tu ya. Maka kita ya tak ya, percaya tak percaya, yakin tak yakin, kita nak pergi kot tu. Apabila kita nak pergi kot tu, kita wak tak ada jadi gaduh, wak tak ada jadi bimbang, wak jadi tak ambil tahu ambil pada, maka nescaya kita tak akan selamat diri kita sama sekali. Baik, ayat yang terakhir, apabila sampai hari tu orang yang tak ada siap sediakan hidup dia dengan ajaran Tuhan ni, dia nak duduk lagu mana keadaan dia. Mari kita tengok keadaan orang yang zalim ke diri tu. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Tengok ayat 47 tu. Dan jika sesungguhnya ada bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim makna kata pertama sekali orang tak beriman. Yang kedua orang beriman akan tetapi tak ada siap dia dengan ajaran Tuhan, bahkan deraka ke Tuhan. Tak mau nak ambil agama ajaran agama mai pakai mai guna. Nah, tu makna orang zalim. Lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an. Kalaulah gapo nama, sesungguhnya ada bagi orang-orang yang zalim itu sekalian apa yang di bumi. Ma fil ardi jami'ah. Kata ulama, makna kalau ia boleh milik harta le dunia ni semua, milik ia seorang. Wa mithlahu ma'ahu, dan sertanya sebanyak apa pula. Makna kata kalau dilipat ganda pula, hak di atas muka bumi ni kita milik kita semua. Mari bumi lain kita milik pula. 2 kali ganda ke 3 kali ganda ke, kita kata gilah wa mithlahu ma'ahu, makna tu laftadau bihi. Ni jawab daripada lau. Laftadau bihi, nascaya mereka itu gapo nama? Iftadau, tebus diri-diri mereka dengannya. Makna kata ia akan guna harta semua yang ada tadi itu, tebus diri. Tebus diri daripada gapo? Tebus ni makna kata dia nak melepaskan diri dia min su'il azabi yaumal qiyamah, daripada kesusahan azab hari kiamat. Ya Allah. Daripada kesusahan azab hari kiamat. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, padahal telah nyata bagi mereka dari Allah apa yang mereka itu tidak sangka-sangka. Makna lagu mana? Makna dia duk sena-sena hari tu, duk kecek bak dengan kau syurga ada ke tak ada, sungguh dak tak tahu. Ni orang tak beriman langsung. Orang yang beriman, tu lambat lagi. Nah, kita tu ya pasal orang tak yakin ni ada gitu. Hati duk jadi gonye sakmo. Apabila Tuhan dia nampak dengan mata kepala ya azab, ia kata ambil semualah harta, sedangkan ia milik semua dah harta benda atas muka bumi. Tak bukan ia seorang. Terkadang ada mah pitu sutir 2 gitu ya. Ada tanah serai 2 rai, seekar 2 ekar gitu ya. Tapi Tuhan raya kata kalau yang ada semua dalam dunia ni milik ia belaka dan dilipat ganda pula sekali lagi, dak juga. Nampak tu tak? Dak juga. Ia nak ui belaka kepada Tuhan supaya nak tebuhkan diri dia daripada azab api neraka. Tu dia nak ayat kata apabila sampai dah hari tu sawak kanalah. Orang royak tak makan dengan minum beringat-beringatlah sikit, benda-benda lemak-lemak ni jadi duk makan. Aku muda lagi tak ada berapa-berapa jadi gano. Makan manis beringat-beringat sikit tak apa. Apabila mari penyakit, apa jadi? Tak jadi apa lah. Orang duk suruh beringat di awal ni tak nyam beringat. Yalah belaka tu. Makan, minum, gapo nama semua. Supaya tu dah. Kalau hak tu kita boleh fikir, hak ni pun supaya nah, hak ni pun sama, ya tak ada lari jauh kali. Insya-Allah kita akan hubung pula ayat ke-48 tu wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Nak jadi lagu mana pula cerita tak habis lagi. Insya-Allah Subhanahu wa taala apa yang Tuhan royak ni pedah besar bagi diri kita supaya kita orang beriman gaduh-gaduh siapkan
amalan kita, umur kita ni dengan apa ajaran Allah Subhanahu wa taala, biar molek-molek, dan jangan sama sekali kita sanggup nak tukarnya ajaran Tuhan dengan gapo pun, jangan. Kalau mereka itu mari, benda tu mari, hendaklah kita pilih agama Allah Subhanahu wa taala, jangan dakwa gitu, jangan dakwa gini. Mudah-mudahan kita diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dapat ganjaran hidup yang kekal abadi di negeri akhirat dengan cara senilainya, dengan sebab kita pilih pendirian kita itu kena. Pada hari ini sekadar sahaja dulu. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.